So jadi berbalik kepada institut yang kita nak tubuhkan ini, ya Dr. Wan. So boleh sebabkan nama, dan tadi juga Haji Farid dah sebut takdib kan, pendidikan sebagai takdib kan. Boleh Dr. Wan jelaskan konsep takdib ini dan mengapakah institut ini dinamakan sebagai institut takdib? Ya. Dr. Wan. Okay, terima kasih. Ya betul apa yang disebut oleh Tuan Haji Farid tadi, memang bagi mereka yang betul-betul memerhatikan kesan yang mereka alami dalam kehidupan, dia boleh dapat rasa lah yang tu. Dan saya kalau saya boleh lanjutkan dulu yang itu sebelum kita huraikan tentang apa itu takdib. Kalau kita katakan bahawa umat Islam secara khususnya, bila dia dah ada agama tu, biasanya dia dah ada haluan hidup lah, tujuannya ke mana. Kan? Kalau orang yang tak ada tujuan ni biasanya orang yang tak faham agama ataupun memahami yang salah. Tapi yang faham agama, yang dah tahu tentang macam mana haluan hidup dia, selesai di satu tahap. Tapi macam mana dia nak melalui jalan itu? Kan? Persoalan yang berikutnya, bagaimana untuk hidup sepanjang kehidupan dia tu, untuk sampai pada tujuan dah tahu. Cuma nak pergi tu macam mana? Sebab di tengah tu lah yang kita lihat cabaran-cabaran tadi tu. Kanak-kanak dengan cabarannya, remaja dengan cabarannya orang dewasa, dengan cabarannya ahli politik, dengan cabarannya ahli perniagaan, dengan cabarannya. Semua yang Islam semua nak pergi kepada matlamat yang jelas kan. Di situ yang kita nampak yang apa Dr. Wan sebut sebagai cabaran luaran tadi, yang sekularisme dan sebagainya. Itu sama ada kita sedar atau tidak, itulah yang sebenarnya memandu cara kita berfikir itu, yang kita istilahkan sebagai pandangan alam Islam. Dan ini yang institut takdib secara khusus berasaskan kerangka yang digagaskan oleh Tan Sri Profesor Syed Muhammad atas itu, akan cuba mengangkat dan memajukan perbincangan tentang perkara ini, dan islamisasi tentang pandangan alam Islam, yang akan menekankan semua tadilah yang kita usahakan dalam WISE itu, elemen-elemen modul-modul itu, sebahagian itu antara sebahagian yang dasar yang kita dah usahakan. So takdib ini, maksudnya perkataan takdib bagaimana yang disebut sebagai oleh Tuan Haji Farid tadi, kalau dalam gagasan perwakilan atas ini, dia adalah penyelesaiannya. Kan? Maknanya setelah kita ketahui apa masalah dia, cabaran luaran, dalaman, sekularisasi, keliruan ilmu dan sebagainya, apa penyelesaiannya adalah pendidikan. Dan pendidikan itulah perwakilan atas bahaskan sebagai faham takdib. Dan signifikannya bila kita sebut takdib ni, dia agak mungkin dalam 10 tahun ini kita dah biasa dengar lah dengan usaha-usaha yang perwakilan atas buat sendiri, perwakilan buat sendiri, dan program-program yang kita anjurkan sepanjang lebih 10 tahun itu. Sekurang-kurangnya istilah takdib itu bukan sesuatu yang janggal lagi. Orang dah mula biasa dengan perbincangan tentang takdib, adab, peradaban dan sebagainya kan. Walaupun masih ada yang masih tak memahami secara lengkap lagi, tapi sebenarnya istilah itu kalau sebelum ni tak pernah dengar, sekarang ni dah mula dengar. Sebab biasanya sebelum ini bila kita sebut tentang pendidikan, orang gunakan perkataan, kalau bahasa Arabnya, ta'lim ataupun tarbiyah. Kan? Itu antara perkara dasar yang hatta perwakilan atas tekankan di situ, bahawa istilah yang benar adalah takdib, bukan ta'lim ataupun tarbiyah kan. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata kalau taklim tu macam ajar kan. Kalau tarbiyah itu kita macam latih dia kan. Kalau takdib ni kita kata kita didik dia. So dalam konteks itu, kalau ajar ni kita ajar ilmu. Mungkin orang yang berilmu tak semestinya dia faham macam mana nak melaksanakan ilmu dia tu. Kan, sebab tu kita nampak dalam konteks pendidikan sekarang pun ramai orang graduan yang mempunyai fahaman tentang ilmu yang dia pelajari, tapi dalam konteks praktikal tu dia kena ada lalu satu proses. Kan, kursus praktikal ataupun dihantar untuk praktikal. So yang latih tu kena ada satu program lagi untuk melatih dia. Jadi dua benda yang berbeza dan terpisah. Tapi bila kita sebut takdib ni, memang dia merangkumi kedua itu. Sebab itu yang dibahaskan oleh perwakilan atas tentang adab itu adalah suatu faham yang merangkumi ilmu yang benar
dan amalan yang sempurna selaras dengan ilmu yang benar itu. Dan ini yang saya nampak kita bermasalah sekarang. Ada orang yang mungkin memahami ilmu yang benar tetapi tak tahu macam mana nak mengamalkan tu. Macam tadi kan, bagaimana nak hidup tu. Tujuan hidup tu dah tahu. Macam mana nak hidup tu. Kan, kalau dia seorang arkitek macam Tuan Haji Farid, macam mana dia nak hidup sebagai arkitek yang Muslim dalam keadaan dia tak tersasar daripada kerangka asal ini. Jadi itu yang antara sebab kita mengangkat istilah ta'dib ini sebagai suatu misi besar kita. Dan kalau ta'dib itu sebagai penyelesaian, kita mengharapkan insya-Allah ta'dib, institut ta'dib ini juga akan mengemukakan penyelesaian. Kan, berselaras dengan istilah itu. Jadi dalam konteks itu maknanya fokus ataupun tumpuan besar institut ini adalah mengkaji, menggagas, menghurai, membahas ilmu yang benar berkaitan dengan pelbagai bidang dan berdasarkan kepakaran yang kita ada, dan mewujudkan environment, mewujudkan suasana, mewujudkan keadaan yang memungkinkan ilmu yang tadi itu diamal laksanakan dalam kehidupan. Tak kira lah dia sebagai individu yang umum ataupun dia seorang profesional dalam bidang profesional dia. So ini yang diusahakan oleh Kawasan Atas semenjak awal 70-an lagi dalam penulisannya, dalam pencangannya, dan dia juga telah melaksanakan itu dalam bentuk yang formal sebagai satu institusi. Dan alhamdulillah kita ni sebahagian daripada hasilnya lah, dan kita nak meneruskan yang tu. InsyaAllah dengan tertubuhnya institusi ini ataupun institut ta'dib ini, program-program yang terbengkalai itu kita dapat usahakan dalam kadar kemampuan kita lah, insyaAllah. Jadi mungkin saya nak tambahan sikit soalan pada Dr. Wan ya, sebab menariklah sebab penjelasan tentang institut yang nak ditubuhkan ini dan juga bersangkut paut dengan institusi yang sudah sedia ada sebelum ni. Kita melihat penubuhan institusi ini sebagai penerusan kepada institusi-institusi yang sudah ada dan